tabung pembangunan sumber manusia HRDF bagi semua sektor untuk tempoh 6 bulan mulai bulan April 2020. Langkah ini dijangka membantu aliran tunai syarikat dengan penyimatan keseluruhan bernilai 440 juta ringgit. Ketiga, dengan rasa peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh kira-kira 750,000 PKS, kerajaan juga membenarkan penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan pada semua PKS untuk tempoh 3 bulan mulai 1 April 2020. Ini adalah tambahan kepada langkah yang diumumkan terdahulu di mana kerajaan telah memberikan penangguhan bayaran ansuran cukai kepada perniagaan yang terjejas dalam sektor pelancongan selama 6 bulan bermula 1 April 2020. Bagi sektor lain yang turut terkesan, mereka dibenarkan untuk meminda jumlah cukai pendapatan yang dikenakan pada bulan ketiga, ke-6 dan ke-9 ansuran dalam tempoh asas perniagaan. Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, bagi membantu PKS serta individu, kerajaan menyambut baik kesanggupan institusi perbankan untuk menawarkan penangguhan atau moratorium bayaran pinjaman selama 6 bulan, penukaran baki kad kredit pada pinjaman berjangka dan penstrukturan semula pinjaman korporat. Langkah ini adalah penting untuk membolehkan syarikat terus berkemampuan untuk mengekalkan pekerjaan dan segera meneruskan aktiviti perniagaan masing-masing. Inisiatif ini melibatkan jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 100 bilion ringgit. Dan saya pasti anda yang meminjam dengan bank untuk membeli kereta, rumah dan lain-lain boleh menarik nafas lega sedikit dengan inisiatif ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Saya berpihak kerajaan amat berterima kasih kepada Bank Negara Malaysia dan industri perbankan yang menawarkan kelonggaran ini. Sebagai balasannya, kerajaan bersetuju supaya pendapatan pihak bank daripada faedah atau keuntungan ke atas pinjaman atau pembiayaan yang terlibat dengan penangguhan bayaran balik pinjaman atau pembiayaan ini hanya dikenakan cukai apabila pendapatan tersebut diterima selepas tempoh moratorium. Selain itu, langkah moratorium akan dipanjangkan dan dilaksanakan bagi pinjaman dengan tekun, MARA dan koperasi serta mana-mana agensi kerajaan yang memberikan pinjaman pada PKS mulai 1 April 2020. Bagi membantu usahawan B40 dan rakyat yang hilang mata pencarian, satu program keuangan sosial akan diperkenalkan dengan kerjasama antara institusi perbankan Islam, Majlis Agama Islam Negeri dan rakan-rakan pelaksana utama. Sumbangan keuangan sosial akan disalurkan dalam bentuk modal permulaan bagi usahawan mikro menggunakan dana zakat dan dipadan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang berpatutan. Fasa pertama yang melibatkan kerjasama antara Bank Islam Malaysia Berhad dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan bermula dalam bulan Mei 2020. Usahawan yang layak akan diberi latihan keusahawanan, pengurusan keuangan dan sokongan untuk membangunkan perniagaan yang dipilih. Saya faham sektor korporat juga terjejas dengan situasi yang kita hadapi pada waktu ini. Sektor ini tidak akan diabaikan. Justru kerajaan menyambut baik usaha institusi perbankan yang bersedia untuk menstruktur semula bayaran balik pinjaman sektor korporat bersesuaian dengan prestasi perniagaan mereka. Selain itu, kerajaan juga akan menyediakan kemudahan skim jaminan berjumlah 50 bilion ringgit dengan jaminan sehingga 80% daripada jumlah pinjaman bagi tujuan membiayai keperluan modal kerja. Skim ini akan diuruskan dan tertakluk kepada penilaian kredit oleh Dana Jamin. Kemudahan ini disasarkan
kepada perniagaan yang berdaya maju dalam semua sektor yang menghadapi kesukaran akibat wabak COVID-19. Saiz minimum pinjaman yang layak dijamin ialah RM20 juta bagi setiap perniagaan. Kemudahan ini akan disediakan untuk permohonan mulai 1 Mei sehingga 31 Disember 2020 atau sehingga dana jaminan digunakan sepenuhnya. Daripada semua bantuan kerajaan ini, saya nak beri satu contoh. Contoh mudah supaya saudara-saudari senang kira. Contohnya, Makcik Kiah kita. Makcik Kiah ni penjual goreng pisang dan duduk katalah di PPR Desa Tun Razak. Yang suaminya adalah juga pesara kerajaan dan sekarang ini bawa Grab. Anak Makcik Kiah ni adalah peminjam PTPTN. Pendapatan isi rumah Makcik Kiah di bawah RM4,000 sebulan. Dengar baik-baik saya jelaskan. Saya nak bantu buat pengiraan berapa keluarga Makcik Kiah ni akan dapat. Keluarga Makcik Kiah akan dapat bayaran prihatin nasional sebanyak RM1,600. Tambah lagi dengan baki BSS sebanyak RM600. Bantuan pesara kerana suaminya pesara sebanyak RM500. Bantuan tunai e-hailing kerana suaminya membawa kereta sebanyak RM500. Dan bantuan orang bujang kerana anaknya juga bujang sebanyak RM800. Kalau suami Makcik Kiah berkhidmat dengan rela pula tu, dia juga akan dapat RM200 sebulan sehingga wabaknya berakhir. Keseluruhan pemberian tunai yang keluarga Makcik Kiah akan dapat ialah sekurang-kurangnya RM4,200. Selain itu, keluarga Makcik Kiah juga akan dapat penjimatan sewa PPR selama 6 bulan sebanyak RM744. Penjimatan penangguhan pinjaman kenderaan selama 6 bulan sebanyak RM1,800. Penjimatan bayaran bil elektrik selama 6 bulan sebanyak RM120. Anak Makcik Kiah juga akan dapat pinjaman penjimatan daripada penangguhan bayaran balik PTPTN selama 6 bulan sebanyak RM1,200. Kalau Makcik Kiah ada buat pinjaman kredit mikro pula untuk perniagaan goreng pisang dengan bayaran balik pinjaman sebanyak RM100 sebulan, Makcik Kiah akan dapat pinjimatan sebanyak RM600. Keseluruhan penjimatan ialah sebanyak RM4,464. Jadi keseluruhan nilai manfaat yang akan diterima oleh keluarga Makcik Kiah ni, termasuklah pemberian tunai dan penjimatan ialah sebanyak RM8,664. RM8,664. Jadi Makcik Kiah pun agak bolehlah tersenyum sikit dengan kiraan yang saya buat ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, langkah yang telah diperkenalkan dalam pakej ini juga bertujuan untuk memastikan aktiviti ekonomi negara ini berterusan, terutamanya dengan penyaluran tunai melalui bantuan prihatin nasional. Di samping itu, kerajaan akan memberikan tumpuan kepada aktiviti pelaburan domestik yang mempunyai kesan pengganda yang tinggi dan mengekalkan pekerjaan. Untuk tujuan ini, kerajaan telah mengenal pasti beberapa projek kecil seperti menambah baik jalan, menaik taraf sekolah daif di Sabah dan Sarawak, membersihkan rumah ibadat dan balai polis serta meningkatkan kemudahan pelancongan yang akan memanfaatkan kontraktor kelas G1 hingga ke G4. Dan bagi tujuan ini, peruntukan sebanyak RM2 bilion akan disediakan. Pada masa yang sama, projek kecil bernilai RM2 bilion yang diumumkan dalam paket sebelum ini akan mula dilaksanakan pada bulan April 2020.
Projek-projek ini termasuk projek infrastruktur di kawasan Felda dan lain-lain bernilai 600 juta ringgit, projek membaik pulih sekolah daif di Sabah dan Sarawak bernilai 350 juta ringgit dan projek membaik pulih perumahan rakyat termiskin bernilai 150 juta ringgit. Kerajaan juga akan meneruskan pelaksanaan semua projek yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2020 termasuk ECRL, MRT 2 serta Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara. Usaha ini selaras dengan fokus kerajaan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kekal mampan. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, pakej prihatin ini merupakan manifestasi kerajaan yang mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan akan membuat suntikan fiskal langsung berjumlah 25 bilion ringgit untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan pemilik perniagaan dalam mengharungi cabaran ekonomi yang sukar ini. Strategi dan langkah yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan kepada keupayaan fiskal semasa dan ketersediaan mudah tunai pasaran keuangan domestik yang mencukupi. Kerajaan akan sentiasa memastikan akaun semasa fiskal mempunyai lebihan dan tidak menggunakan pinjaman untuk membiayai perbelanjaan operasi. Hampir semua langkah ini adalah secara one-off supaya tidak membebankan keuangan kerajaan persekutuan dalam jangka masa sederhana. Langkah ini penting untuk memastikan kedudukan fiskal dan hutang negara sentiasa mampan. Sehubungan itu, kerajaan perlu kembali melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dalam jangka masa sederhana bagi mewujudkan ruang fiskal untuk jangka masa panjang. Seperti mana yang telah diumumkan semalam, untuk menzahirkan keprihatinan dan kepedulian pimpinan kerajaan terhadap keperitan rakyat pada masa ini, saya dan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri bersetuju agar 2 bulan gaji kami semua dipotong dan disalurkan ke dalam tabung COVID-19. Tabung ini akan digunakan untuk membantu saudara-saudari yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19. Selain itu, saya juga telah mengarahkan semua kementerian mengkaji semula belanjawan masing-masing untuk mencari penjimatan agar ianya dapat digunakan untuk menampung langkah-langkah jangka sederhana bagi menangani wabak virus ini. Saya juga telah mengarahkan Kementerian Keuangan melalui unit laksana untuk memastikan pakej prihatin bernilai 250 bilion ringgit ini sampai kepada saudara dan saudari semua dengan cepat. Saya tahu saudara-saudari yang berada di rumah-rumah panjang di Sarawak, di Sabah, penempatan orang asal, di kawasan-kawasan yang jauh di pedalaman di segenap curug rantau negara ini mungkin bimbang bantuan yang disediakan oleh kerajaan lambat sampai. Dan untuk itu kerajaan persekutuan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri khususnya di Sabah dan Sarawak untuk pastikan semua bantuan yang disediakan oleh kerajaan sampai dengan cepat. Saudara-saudari yang saya kasihi, we are a nation at war with invisible forces. The situation we are now facing is unprecedented in history. And this government may not be the government that you voted for. But I want all of you to know that this government cares for you. I accepted the fact that I came in as Prime Minister, as your Prime Minister, not at the best moment. I face political, economic and health crisis all at the same time. And this unprecedented situation, of course, requires unprecedented measures. So my dear brothers and sisters, and the children of this beloved country, whether you are a Malay, Chinese, Indian, Sikh, Iban, Kadazan, Dusun, orang asal, please bear with me. And of course, my friends in the cabinet and the government. We are not perfect, but we are doing the best we can to pull through this crisis together
as one nation. And God willing, we'll come out stronger when this crisis ends and the dust settles, insyaAllah. Saya minta sokongan daripada saudara dan saudari sekalian, marilah kita berganding bahu mengharungi krisis ini bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.